Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca suratul Jumu'ah ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikianlah kurnia Allah diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai kelebihan kurnia yang besar. Masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tidak memikulnya. Kamasalil himar yahmilu asfara, adalah sama seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah, buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Zalika fadlullah, ayat merujuk kepada perkara yang disebut sebelum ini, yaitu selepas daripada menyatakan sifat-sifat Tuhan, 4 perkara khususnya. Al-Malikil Quddus Al-Azizil Hakim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasul, dialah yang membangkitkan di kalangan orang ummi rasul. Rasul tugasnya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Itu apa yang dibawa oleh para rasul. Ini satu anugerah Allah, satu kelebihan. Fadlun, kelebihan ini memandangkan idafat kepadanya, mudaf kepadanya. Mudaf itu kelebihan Allah. Barang-barang lebih ini makin hina, orang itu makin hina, makin buruk sebenarnya kelebihan dia. Makin buruk. Sebab dia hina. Tetapi kemuliaan seumpama Allah Subhanahu wa taala, biar apapun kelebihannya, biar apapun barang yang lebih daripadanya, itu semuanya terpuji dan sangat-sangat baik, dituntut supaya kita segera mendapatkan kurniaan itu. Fadlun asalnya lebih fadlun, afdal yang lebih baik. Fudalah, fadlun juga. Fudalah maknanya barang-barang buangan, barang-barang yang dalam tong sampah. Fudalah. Fadlun juga barang dalam pinggannya lebih, yang lebih dari dia makan. Dilihat kepada siapa yang makan itu.
Siapa lebih siapa? Kalau lebih Nabi, orang berebut makanan, kan dia boleh menjadi obat menurut kepercayaan setengah orang yang mengambil lebihan itu. Lebihan ulama umpamanya menjadi rebutan orang sebab dia ulama. Lebihan raja rebutan orang. Tapi kalau lebihan dia dimasuk dalam baku sampah itu, tidak siapa orang benci kerana dia boleh membusuk barang. Zalika fadlullahi, itulah fadlullah, anugerah Allah, lebihan Allah Subhanahu wa taala. Artinya membangkitkan Nabi, mengajar manusia Alkitab, membersihkan mereka, mengajar mereka ilmu dan hikmat. Ini barang yang lebih daripada Allah Subhanahu. Barang lebih artinya Allah Subhanahu wa taala mempunyai perkara yang lebih besar lagi daripada anugerah itu. Dan ini perkara yang tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Nabi, mengajar mereka ilmu hikmah, menurun kepada mereka Al-Quran, menurunkan kepada mereka ayat-ayat suci dan kepahaman al-hikmah. Bukan satu tanggungjawab bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas, tetapi fadlun, kelebihan dia, barang yang lebih utama lagi, bangkit surga, kerajaan Allah lebih utama lagi. Tetapi ini, jika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Nabi, fabiha wa ni'mat, besar sekali nikmatnya. Jika Allah tidak bangkitkan Nabi, cukup dengan akal fikiran manusia saja untuk mencari hidayah dengan akal yang ada padanya pun sudah cukup. Apa yang ditemui olehnya manusia, akalnya yang waras, yang dipergunakan, yang diberi Allah Subhanahu wa taala secara fitrahnya, maka dia akan dapat menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, mengapa dihantar? Mengapa pulanya diajar al-hikmah, mengajar Al-Quran? Kerana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia bukan tujuan untuk dimasukkan mereka ke dalam neraka. Jika Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini tujuannya untuk masuk neraka, ataupun untuk membahagikan mana yang baik-baik dimasukkan syurga, mana yang buruk-buruk itu daripada syurga itu duduk kosong saja, masuk yang buat sampah misalnya. Allah tidak ciptakan manusia begitu. Manusia harus menyedari bahawa sekalipun diciptakan di hadapan manusia dua jalan, jalan ke surga dan jalan ke neraka, tetapi Allah tidak benar, tidak suka mereka mengikuti jalan ke neraka. Mahulah mereka nak masuk jalan ke surga. Ya fitrah Allah Subhanahu wa taala, sunanul kaun, betul sunanul kaun. Tetapi bukan sunanul kaun itu pasti kita ikut nafsu kita mau ke neraka maka dia pergi ke neraka, itu sunanul kaun. Sama sekali tidak. Itu buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, buruk faham terhadap sunnah Allah Subhanahu wa taala. Fadlullahi, anugerah Allah Subhanahu wa taala, yakni anugerah yang diredai olehnya. Kelebihan barang buangan ini, jika barang buangan siapa? Buangan orang kaya. Buangan orang kaya menjadi rebutan. Kapet dia pakai 1 tahun, dia buang. Dia buang kapet punya, dia bukan sangat dalam rumah dia. Kemudian misalnya menjadi rebutan orang, cobalah buang kapet kita. Yang kita nak buang tu menjadi rebutan orang. Barang tu barang orang kaya, buangan dia barang yang berguna. Barang buangan dia, ada barang dia tak pakai, barang kemas dia tunggu siapa dia pergi minta, dia akan bagi. Dia 2 kilo dia ada barang kemas dia yang dia tak pakai, nak bagi ke orang, nanti orang kata barang dah lama, barang dah buruk. Jadi kalau pergi minta, siapa pergi minta, dia bagilah sebelum sampai ke tangan pemecah rumah, pencuri. Bila sampai dia sapu habis. Ya, ini bukan satu khayalan, ya, barang hakikat. Tapi kalau barang-barang dia setinggan, orang tak buang, orang tak cari dalam bakul sampah, orang tak cari, tapi buang tempat-tempat buangan sampah di kawasan orang kaya, mungkin ada barang yang baru beli tak suka guna, dia buang pada hari itu juga. Demikianlah fadlullah man yasha. Fadlullah ini perkara yang perkataannya banyak sekali disebut dalam Al-Quranul Karim. Banyak. Sebagai contoh, dalam beberapa surah Al-Quranul Karim menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, hendaklah kamu mendahului kepada mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Itu fadlullah juga, semuanya ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh supaya menggunakan masa ini dengan baik. Masa dia terbahagi kepada dua. Satu, masa istismari namanya, istismari, masa yang diguna untuk yang memungkinkan kita melabur dengan masa. Apabila kena masanya, kena tempatnya, kena waktunya, kena caranya, maka masa satu pelaburan yang cukup baik. Satu lagi masa yang kita musnahkan dia, kita buang dengan percuma. Dia panggilnya masa zaman istihlaki. Zaman kita buang dengan percuma. Kita bermain, kita tidur lebih daripada had, kita makan lebih daripada had, kita banyak perkara, banyak masa yang kita buang. Ini istihlak namanya. Ini membunuh masa, bunuh masa. Kadang-kadang ada orang mahu juga membunuh masa. Maknanya daripada orang guna masa kita, baik kita bunuh. Itu falsafah Islam. Menggunakan masa kena pada tempatnya, ia sebaik-baik pelaburan. Ini pelaburan ke syurga. Allah Subhanahu wa taala memuji kumpulan Islam pertama, iaitu kaum Muhajirin. Mengapa kaum Muhajirin istimewa daripada kaum Ansar? Lil fuqara'il muhajirin alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sebelumnya ada ayat dalam suratul Hadid dulu, al-ansar wal muhajirin walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Manusia mengikut penggunaan masa mereka, pelaburan mereka terbagi kepada tiga bahagian, tiga kumpulan. Pertama, kumpulan muhajirin awal. Muhajirin namanya, lil fuqara'il muhajirina, bagi fuqara' muhajirin. Ini orang yang menggunakan masa saat-saat sulit, saat-saat susah, saat-saat cemas. Mereka bayar iman yang mereka miliki, iman yang mereka anuti dengan nyawa mereka, harta benda mereka. Mereka kurbankan semuanya itu demi kerana Allah Subhanahu wa taala. Satu pelaburan yang baik dan kena pada masa. Kena pada masanya iman ketika sulit. Sebab itulah iman pada ketika ini, ketika hijrah, tak ada orang munafik. Tak ada. Semuanya iman yang mereka bayar, mereka tahu bahawa ini mahal. Kemudian kumpulan yang kedua selepas daripada hijrah namanya kumpulan Ansar. Orang Madinah. Orang Madinah ni mereka terima Islam setelah ada negara, ada kemudahan. Mereka ada kebun mereka tak diusir. Mereka ada kemudahan. Tapi namun begitu mereka gunakan pula harta yang ada pada mereka, kebun yang ada pada mereka untuk jalan Allah. Itu satu keistimewaan yang lain, juga fadlullah. Tetapi antara kedua ni, Muhajirin menduduki tempat yang pertama berbanding dengan kaum Ansar. Kaum Ansar yang tidak banyak ujian, berderma di jalan Allah, ada ujiannya asyuhu, penyakit hati yang bakhil. Tapi kebanyakan orang Ansar tidak bakhil dengan harta mereka. Mereka sedia berkorban untuk kaum Ansar, kaum Muhajirin yang datang. Ambillah harta saya, ambillah makanan, ambillah kemudahan, tinggallah di rumah ini untuk selama-lamanya. Saya bagikan untuk anda separuh, untuk keluarga saya separuh. Demikian juga kebun saya. Kata siapanya? Kata Sa'd bin Rabi'. Dia tawar kepada orang kaya. Kita terceritakan sebelum ini. Di kalangan orang kaya menduduki tempat yang kedua dalam Islam. Muhajirin menduduki tempat yang pertama, Ansar yang kedua. Kerana Ansar orang kaya, dalam masyarakat ini lahir kumpulan-kumpulan munafik. Aneh sebenarnya, manusia ketika susah mereka tak banyak penyakit. Miskin tak banyak penyakit. Penyakit orang kaya lebih banyak.
Penyakit orang kaya barangkali kerana makanan mereka makanan orang kaya, makanan mereka lebih lemak, makanan mereka banyak kolesterol, makanan mereka ini makanan mereka cepat tidur, sudah makan tidur. Sekalipun mereka kaya, penyakit lebih banyak. Penyakit dalam yang ada Ansar ini, penyakit yang ada yang membabitkan harta benda, penyakit asyuhu, yakni al-bukhlu, bakhil. Di kalangan orang ini lahir munafik seperti Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay bin Salul, lama lagi ketua-ketua munafikin yang ingin bersaing dengan Rasulullah SAW untuk mendapatkan kuasa di Madinah. Ini pula. Kemudian satu lagi yang ketiga, alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kumpulan yang ketiga, kumpulan yang beriman selepas daripada Muhajirin, selepas daripada Ansar, selepas daripada Fath Makkah, selepas daripada Makkah dibuka semula, datang pula berduyun-duyun manusia untuk memeluk Islam. Bagus juga sebelum terlewat, sebelum daripada tanda kiamat yang akhir sekali, matahari naik daripada sebelah barat. Mereka beriman sebelum itu. Bagus juga kerana pintu taubat masih dibuka. Dan termasuklah pula kita yang hidup pada zaman sekarang ini, dari sudut zamannya kita ditakdirkan lahir pada zaman ini dan kita beriman sebelum daripada pintu taubat ditutup. Bagus juga. Tapi jangan ditandai dengan orang Muhajirin, jangan ditandai dengan orang Ansar, jangan ditandai dengan tabi'in dan tabi'in. Zaman salaf disebut. Kumpulan sekarang ini pun ada kumpulan salafi. Kumpulan salaf iaitu orang yang hidup dalam 3 abad pertama. Abad pertama, kedua dan ketiga. Ini abad yang istimewa. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abadku, abad selepasku dan abad selepasku. Abad sahabat Nabi, abad tabi'in, abad tabi'in. 3 abad pertama. Jadi semua sekali ini mempunyai kelebihan-kelebihan, tetapi tidak sama antara satu dengan lain. Ansar mempunyai kelebihan. Orang yang memeluk Islam selepas Fath Makkah, selepas Makkah dibuka, ada keistimewaannya, tapi tidak boleh dibandingkan dengan orang Muhajirin. Zaman menentukan. Zaman menentukan. Pada zaman itu banyak ujian. Hidup di dalam ujian ini seperti ibadatnya lebih istimewa. Ada satu hadis yang menyebutkan ibadat pada waktu haraj, pada waktu keadaan manusia dalam keadaan huru-hara, tetapi jika ada orang yang beribadat kepada Allah pada ketika itu, maka itu satu amalan yang istimewa. Zaman menentukan kualiti. Zaman itu sama ada mereka melabur dengan zaman, ataupun mereka bunuh zaman yang ada pada mereka dengan perkara yang amalan-amalan yang salah. Zalika fadlullahi, itulah kelebihan Allah yang perlu diburu, yang perlu digunakan dengan seberapa yang mungkin supaya kita dapat guna. Sedikit masa yang diguna tapi faedahnya lebih besar, kita dapat sampai lebih awal lagi, itu satu perkara yang sangat baik. Jadi kalau kita boleh naik gunakan cepat masa, kita naik lift umpamanya untuk sampai ke tingkat 100, maka mengapa kita nak naik jalan kaki? Kita pergi ke airport, kita pun sudah lewat, mengapa kita nak jalan kaki kalau ada tangga bergerak tu? Naiklah data tu, tangga kita labur masa boleh kita gunakan. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kita hidup pada zaman akhir ini, kita Islam juga satu keistimewaan berbanding dengan orang lain, berbanding dengan setengah orang. Kalau zaman ini bukan zaman huru-hara, zaman kita bebas melakukan ibadat, zaman Nabi sudah wafat. Kita tidak melihat Nabi, tetapi kita sedia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Rasulullah.
Bagaimana kita bersaksi Nabi Muhammad itu Rasulullah? Kita bersaksi Allah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Inilah Al-Quran, inilah alam seluruhnya membuktikan Allah yang menciptakannya. Kita bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Dari mana kita bersaksi? Kita lihat apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, bukan naik saksi ya. Bukan naik saksi itu terjemahan dulu, terjemahan dahulu. Dia nak bersaksi itu dia naik atas bumbung dulu nak bersaksi umpamanya. Tapi sekarang ini aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah kerana Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi, yang diterima oleh Nabi, kerana sunnah, kerana hadis. Jika kita terpisah semuanya ini, kita tolak hadis, kita mau pakai undang-undang saja, mau undang-undang, nak baca undang-undang syariah, nak baca, nak bandingkan undang-undang sivil, undang-undang syariah, tapi kita ketepikan sunnah Nabi, maka kita bersaksi tidak ada jalan, tidak ada bukti bahawa kita bersaksi berdasarkan sesuatu yang kita punyai. Tak ada. Tak ada. Sebab kekuatan syariah itu pun daripada Al-Quran, daripada hadis. Tetapi kadang-kadangnya pakar dalam undang-undang ini, mereka dewakan undang-undang. Satu disebut undang-undang syariah. Anda belajar dalam bidang undang-undang syariah. Undang-undang syariah, mengapa kita dewakan syariah? Mengapa kita tidak katakan belajar Al-Quran dan hadis? Al-Quran dan hadis itu lebih mulia sebutannya daripada kita kata undang-undang syariah, undang-undang mahkamah syariah. Wah, sebut undang-undang itu seolah-olah kita baru turun dari langit. Sebenarnya undang-undang tidak mempunyai sebarang arti jika kita tak boleh baca ayatnya, tak boleh dibaca hadisnya. Baca ayat Quran, baca hadis, inilah dia syahadah, ini dia saksi bahawa kita katakan Nabi Muhammad itu suruh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, selesai. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu suruh Allah. Kita bersaksi, dia disaksi. Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat bahawa Nabi Muhammad itu surah Allah. Kita yakin Nabi Muhammad itu surah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana agama ini diadopti oleh manusia yang tidak melihat Nabi. Manusia yang dilahirkan selepas 1400 tahun barulah kita lahir. Kerana kita bersaksi bahawa agama itu benar, kerana kebenaran Al-Quran, kebenaran sunnah, meskipun melalui zaman yang begitu jauh, tetapi masih tulen, ajarannya masih tulen, masih tepat sebagaimana waktu mula ia diturunkan. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah anugerah Allah kepada orang Islam, sama ada mereka muhajirin, mereka ansar, mereka orang yang disebutnya at-tulaqa. Tulaqa ini istilah kepada orang yang memeluk Islam selepas pembukaan Makkah. Idhabu fa antumut tulaqa. Apabila isteri Abu Sufyan datang berjumpa dengan Nabi SAW untuk memohon maaf kerana dahulu dia pernah punya hati. Hamzah, bapa saudara Nabi, katanya aku nak minta maaf daripada kamu. Itu zaman dahulu. Nabi kata izhabu fa antumut talaqa. Nabi dia kata aku maaf kepada kamu. Kamu pergilah, kamu pergi, kamu bebas sekarang ini. Dan hari ini hari kita menerima nikmat yang lebih besar seperti kita maaf. Dia maaf semua sekali, tiada lagi kesalahan. Apabila kamu berada dalam Islam, hari ini hari pembebasan. Izhabu fa antumut talaqa. Apa yang kamu lakukan terhadap Hamzah itu satu perkara yang boleh dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kamu bertaubat. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah anugerah Allah, diberinya kepada siapa yang dikehendaki. Ramai orang tak dapat anugerah ini sebab mereka mempunyai masa mereka tidak dilaburkan untuk Islam. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai kelebihan yang besar kelebihannya. Kelebihan Allah Subhanahu wa taala tidak terkira. Ini tidak ada kaitan dengan perkara-perkara pokok yang lebih besar lagi. Ini hanya barang al-fadlu. Al-fadlu maknanya barang yang lebih
Yang lebih besar sekali ialah redha Allah Subhanahu wa taala. Kalangan kaum sufi yang tidak minta syurga. Syurga ini pun fadlullah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih besar sekali ialah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu redhamu. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita sufiah dalam Islam, sufi dalam Islam. Beliau malu untuk minta syurga daripada Allah kerana kedudukannya yang dia berasa terlalu rendah untuk meminta syurga daripada Allah, tapi dia memintanya ridha keredaannya. Wallahu dzul fadlil azim, anugerah Allah sangat besar. Jadi anugerah Allah yang sangat besar, meskipun tidak mempunyai sepadan nilai di sisi Allah, tetapi besar kepada manusia. Apabila kelebihan Allah ini direbut, maka itulah kemenangan yang besar, itulah keuntungan yang sangat besar. Rebutlah. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Zalikal fadlu minallah. Itulah dia tentang kedudukan Nabi, kedudukan apa yang dibawa oleh Nabi. Ini semuanya ini anugerah Allah Subhanahu wa taala yang perlu disegerakan. Barang siapa melabur, kena pada zamannya, kena pada tempatnya, kena pada bahannya, maka pelaburannya sangat menguntungkan. Tetapi apabila tempatnya sudah silap, menyeleweng, zamannya pula dia sudah berlalu, biar berapa pun pelaburan dia laburkan, tapi pelaburan tidak memberi keuntungan lagi. Selanjutnya, masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Walhamdulillahirabbil alamin.